Okay, everyone. Good day, everyone. So today we are going to our chapter 2. It's about models. We are in subject English proficiency 2, number 2. So this is our second chapter. So let's go to our chapter. Okay. So objektif kita adalah pada hari ini untuk mengetahui bagaimana kita boleh membezakan identify different models used in English. So models ni ada pelbagai bentuk. Models ni bukan wang ataupun modal memulakan perniagaan. Dalam bahasa Inggeris kita panggil models ni sebagai satu perkataan yang ditambah untuk menjadikan ayat tu lebih sedap didengar dan menulis dengan lebih baik. So kita juga akan mengetahui bagaimana untuk menggunakan model-models ini dalam penulisan ayat. Itu objektif kita hari ini. So intro dia, models are those helping verbs. Helping verbs ni satu orang kata modal pembantu yang membantu express mode atau manner action yang dilakukan dalam main verb. So contohnya macam kebanyakan yang digunakan adalah seperti shall, should, will, would, can, could, may, might dan so on. So mereka actually express modes such as kemampuan seseorang, kemungkinan, probability pun maksudnya kemungkinan, permission maksudnya untuk bertanya sesuatu, obligation adalah untuk menyatakan tidak mahu sesuatu. Okay, kalau kita next slide. So macam mana kita nak gunakan model sini? So pertama kita perlu ada subject, dan kena ada models dan juga verb. So dalam setiap ayat ni paling penting adalah subject, verb dan juga objek. So di sini kita nampak Mary ni adalah Mary adalah subjek. Could ini adalah models. Play adalah perbuatan iaitu verb. The piano adalah dia punya objek. Okay, so ini tak berapa penting. Yang penting ini, they do not need other auxiliary verbs. Maksud mereka tak memerlukan kata bantuan lain. Contoh kalau kita buat Mary could have played the piano, itu dah salah, itu bukan satu sahaja. Okay, harap faham. So kenapa kita gunakan models ini adalah kerana pertama untuk mendapatkan persetujuan, permission untuk bertanya. Contoh may I go to the toilet. So may itu adalah contoh models. Untuk membuat request ataupun nak telefon seorang, can I talk to, can tu adalah model. Express possibility ni macam menyatakan kemungkinan sesuatu, contohnya kita gunakan could. Give advice or suggestion, kita memberikan cadangan. Express necessity or compulsion, kita ni kata anda patut buat benda ni, you must. Must tu adalah contoh necessity. Express prohibition adalah larangan. So kita gunakan model sini untuk buat larangan. Express a promise or intention untuk menyatakan janji ataupun niat. Dan express a wish untuk menyatakan hasrat. Okay, kita tengok kegunaan dia. Kategori dia ada dua. Maknanya models ni boleh digunakan untuk single concept, maknanya sekali pakai je. Dan double concept, dua kali pakai. Dan past concept, benda ni hanya digunakan untuk perkara yang dah telah dibuat. So ini kategori saja. Untuk single concept models, kita gunakan will, might, should, ought to, had better. Okay, untuk double concept, may ini boleh digunakan di dua tempat, dua situasi. Situasinya ada di sini. Ini situasi dia. Okay. Dan kata-kata lain, models in past biasanya kat ujung dia dah have. Macam tu. Okay. Next slide. So inilah single concept model. Contoh untuk will, kita hanya gunakan sekali je konsepnya. Untuk future, untuk kemungkinan masa depan. So Joe will travel to New York next week. So di sini Joe adalah subjek, will adalah dia punya model, travel adalah verb, kemana, bila adalah dia punya objek. Okay. So bila kita menggunakan will sebagai future, kita kena tulis juga bila jangka masanya, baru orang tahu sama ada benda tu kat masa depan ke ataupun di belakang. Okay, contoh seterusnya adalah paling susah adalah ought to. Ought to adalah untuk formal recommendation, maksudnya adalah dia menggunakan satu cadangan secara formal. We ought to know about first aids. So, maksudnya kita perlu tahu. Ought to ni maksudnya perlu tahu mengenai first aids. Okay. So konsepnya adalah untuk formal. Ini tak kisah kita nak guna untuk lepas ke, sebelum ke, kena tahu Okay, kita tengok double concept model sebab. Okay, ini double concepts. Maknanya satu perkataan model boleh digunakan untuk dua kemungkinan. Satu untuk ability, maksud kemampuan. Permission untuk tanya kebenaran.
Contoh, I can play the piano. Saya boleh. Boleh tu maksudnya kemampuan lah. Permission, can I go out tonight? Boleh saya keluar tak? So, macam tanda soal, so tanya kebenaran. So, begitu juga dengan perkataan-perkataan lain. So, diagram ini perlu difahamkan supaya anda boleh bezakan kat mana kita boleh guna. Okay. Dan berapa kali kita boleh guna untuk kemungkinan tu. Contoh macam can't, kita boleh gunakan untuk 3 situasi. Kemungkinan, kemampuan dan juga permission. Oleh kerana can't ini negatif, so ialah menandakan satu ayat negatif. Okay. Ini contoh secara untuk perkataan-perkataan lain yang boleh menggunakan double concept models. Okay, past concept model. Past ini must have tambah past participle. So, untuk must have, kita adalah masuk logical conclusion on past event. Satu kejadian yang lepas yang berakhir dalam bentuk yang logik. Okay. Maksudnya sini, Peter has arrived late. Ini maksudnya Peter dah lewat sampai. He must have been in a traffic jam. So, kita memberikan satu kemungkinan, conclusion, satu kejadian lepas. So, kejadian lepas ni maksudnya Peter has arrived late, past event maksudnya. He must have been in a traffic jam. Ini kita punya conclusion yang logical. So, he must have adalah dia punya modal. Been adalah dia punya past participle. Okay, past participle-nya be itu adalah participle. So, kita jadikan dia past sebagai been. Okay, anda boleh tengok contoh lain dan tengok seperti contoh yang kedua, may atau might have deduction on a past event. So, kita bagi satu hipotesis tentang apa yang telah berlaku berlepas. Deduction ni satu macam conclusion lah. Joe may or might have taken the wrong train. So, kita tahu apa yang terjadi. So, kita hanya bagi satu deduction. Okay, sama juga seperti lain. Anda perlu baca dan fahamkan contoh. So, fahamkan could have ni adalah could have ya, adalah modals. PP ni adalah past participle untuk play. Maknanya perkara ni hanya digunakan untuk perkara yang lepas sahaja. Past concept models. Okay, begitu juga contoh-contoh lain. Inilah latihan yang diberikan. So, latihan ini actually kamu kena tengok tanda soal ni dan tengok ayat ni. Kamu kena guess apakah models yang digunakan. So, ini untuk bertanya sesuatu. So, bila bertanya sesuatu, ya, okay, kita nak tanya arahan. Okay, kita tengok. Okay, tanya permission. So, boleh gunakan can, boleh gunakan could, boleh gunakan may. Ada 3 kemungkinan. So, jawapan kat sini. Could you please tell me the direction to the hotel? Can you please tell? Ataupun may you tell. Antara 3 ni mana sesuai? So, antara can dengan could sahaja. Maksudnya may digunakan untuk I sahaja. May I. Bukan kita tanya orang may you, tak ada. Okay. Harap yang membantu. Anda boleh siapkan latihan ini. Dan jika ada masalah apa-apa, boleh hubungi saya secara WhatsApp dalam Telegram. Dan kita boleh lebih bincang tentang topik ini. Okey, terima kasih. Itu saja. Kita jumpa di next topik. Okay, bye.